Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muka jilid yang keempat, muka surat yang ke-11. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan lagi firman Allah Ta'ala, bal taba'allahu ala qulubihim. Artinya telah mencop Allah Ta'ala atas hati mereka itu. Jadi kita baca dua hari lepas, hati ni bila mati masalah sikit, payah nak berobat. Kalau hati tak mati tapi kotor dengan sebab banyak maksiat, hak tu boleh tahan kira. Tapi dah mati, baik payah. Seperti golongan orang kafir dan golongan orang munafik. Adapun pada hak orang Muslim pula, maka iaitu tiada seperti yang demikian itu. Seperti macam orang kafir dengan orang munafik, hati sudah mati tu. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau amiltumul khataya hatta balaghatis samaa, fa hatta balaghatis samaa thumma nadimtum la taballahu alaikum." Dan jikalau kamu berbuat kesalahan beberapa dosa hingga sampai dosa itu ke atas langit, maknanya hatta balagat hingga sampai dosa itu ke atas langit, maknanya kinayah betapa banyaknya dosa itu. Datuk nenek moyang dosa buat belaka, kemudian kamu menyesal, iaitu taubatlah. Menyesal itu, nescaya menerima oleh Allah Ta'ala atas taubat kamu itu. Maknanya dosa banyak macam mana sekalipun, hebat macam mana sekalipun, Allah ampun. Kecuali dosa syirik. Syirik tak boleh dah. Sebab apa tak taubat syirik? Dosa syirik Tuhan tak ampun sebab kafir. Syirik ni kafir. Orang kafir kalau bertaubat, mana sah taubat dia. Habis tu macam mana cara dia? Kena betul balik akidah. Nak masuk Islam, betul akidah. Dan betul akidah, masuk Islam, barulah taubat. Kalau terus bertaubat tanpa betul akidah balik, itu tak jadi. Itu tak sah. Tuhan tak akan ampun dosa kita. Macam kita beri contoh, dosa orang meninggalkan sembahyang. Dia tak sembahyang tapi taubat sebab meninggal sembahyang, Tuhan terima taubat dia? Memang tak terima, pasti cerah tak terima. Dia tak sembahyang, dia nak bertaubat lah, tapi tak sembahyang, taubat tak jadi. Begitu juga orang syirik, dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyesal dan sebagainya. Taubat macam mana pun, tapi dia syirik ni kafir, dia kena masuk Islam dulu. Nak masuk Islam mesti kena iktikad dengan iktikad yang betul. Saya ni Islam dah, tapi iktikad masih lagi salah, tak sah juga. Mengucap dua kalimah syahadat sekalipun, kalau lah iktikad masih lagi salah, tak sah juga. Allah tak terima Islam kita. Ya, betul akidah, lepas betul mengucaplah dua kalimah syahadat. Lepas tu terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cara dia. Dan kata Maulana As-Said Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa min alamatit ta'ibi as-sadiqi fi taubatihi mulazamatul khawfi wal inkisari wa kasratul bukai wa tadarru'u wal istighfa'u wa hijranil mawatini allati asallahu fiha wa mufaraqatu qurana'is su'i wal khataya wal fasadi minal fujjar. Dan setengah daripada alamat tanda orang yang taubat yang benar, nak tahu tanda orang taubat yang sebenar, setengah daripadanya melazimkan takut akan Allah
Dia sentiasa takut kepada Allah. Dulu dia banyak dosa, banyak maksiat. Dia tengok ada perubahan diri dia ni. Tak macam dulu dah. Tak lara dah. Tu tanda-tanda dia. Dia taubat dengan taubat yang sebenar. Dan pecah hati dalam duka cita. Duka cita ingat dosa balik yang dia buat. Dan membanyakkan tangis dan menghinakan diri bagi Allah. Renung balik dosa dia, menangis, sedih, rasa dihina di sisi Allah. Dan banyak mengucapkan istighfar. Itu tanda-tanda dia. Dan meninggalkan segala tempat berbuat maksiat. Tak pergi dah tempat hak biasa dia buat, dia pergi tu, tak pergi dah. Meninggalkan segala tempat berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dalamnya. Maknanya kalau tempat tu mengundang maksiat, kita akan pergi. Sebab apa? Sebab kita belajar dah rukun taubat sebelum ni kan. Antara rukun taubat, berazam takkan buat lagi. Macam mana kita nak ukur kita berazam takkan buat lagi? Kalau taubat hari ni, esok buat, adakah mari kita azam tu jadi ke tak? Itu persoalannya. Dia biasanya golik. Goliknya kalau orang tu berazam tak nak buat lagi dah, bukan esok dia buat lalu. Mungkin minggu lepas ke, bulan lepas ke, boleh jadi. Ada. Kalau kan hukum taubat kan dia ada azam. Stop daripada melakukan dosa, menyesal. Bila menyesal, dia daripada menyesal, stop daripada melakukan maksiat. Dan seterusnya berazam. Nak berazam tu masalah tu. Masa stop melakukan maksiat tapi dalam hati masih lagi wawih. Tak tahulah. Itu tak berazam tu. Jadi biasanya goliknya orang berazam daripada melakukan maksiat, mestilah bukan esok buat lalu. Mungkin minggu depan ke bulan depan. Kemungkinan. Tak? Sebab berazam tu. Kalau tidak ada azam, tidak ada azam tak nak buat lagi, tak sah taubat kita. Tak? Tidak sah. Bila goliknya ada azam tak akan buat lagi dah, tu mari kadang-kadang menangis, sedih, tak pergi dah tempat-tempat maksiat, tempat-tempat hak mengundangkan maksiat, tak pergi dah. Sebab ia ada azam. Tak? Kalau tak ada azam, masalah sikit ni. Dia tak akan pergi tempat yang berbuat maksiat akan Allah dalamnya, dan menjauhi akan bersahabat dengan orang yang jahat. Malaikat bersahabat dengan orang jahat tujuan untuk dakwah, tu lain. Tu kena kira tu. Dia mak dadah ke mak kalbok ke apa jenis mak. Bapa tak pergi tak boleh kawan orang jahat. Kalau tujuan dakwah kena kira tu jadi wajib lah pula. Situ tu cerita lain pula. Dalam bab urusan dakwah lain. Kena kira dekat lah tu. Dan wajib pula atas berbuat ibadah. Dengan orang jahat dan yang berbuat kesalahan dan berbuat kebinasaan dan berbuat maksiat. Syahdanun, ketahui olehmu bahawasanya wajib taubat atas orang yang berbuat maksiat, sama ada ia daripada dosa besar dan dosa kecil, tak kira. Sama ada zahir atau batin, maksiat zahir dan maksiat batin, tak kira. Yang di dalam hati. Maksiat batin mana? Yang di dalam hati. Kalau maksiat hak berkaitan dengan hati, batin lah. Begitu juga dengan amalan. Kalau amalan berkaitan dengan hati, batin lah. Baik. Antara hak zahir, hak batin, mana bahaya? Maksiat. Bahaya maksiat batin. Begitu juga dengan amal kebajikan. Amal kebajikan hak zahir ke hak batin, hak power? Sudah pasti powernya amal kebajikan yang batin. Contohnya khusyuk, tawadhu, rendah diri tu. Tu berkaitan dengan hati tak? Ya. Tu amalan dia lebih power daripada amalan hak zahir. Mana hak zahir? Puasa zahir, sembahyang zahir. Tak? Macam mana kita nak jadi powerkan sembahyang kita tadi? Sembahyang kita tu amal ibadat hak zahir. Kita nak jadi power amal ibadat kita zahir tu macam mana? Kena khusyuk dalam sembahyang. Diri kita akad takbir, rukuk, sujud tu hak zahir. Nak dapat hak power sembahyang kita lagu mana? Khusyuk ah. Masuk khusyuk. Khusyuk kan amal batin. Amal batin kan? Masuk khusyuk, power selalu ibadat sembahyang kita. Situ. Dan begitu juga maksiat batin. Maksiat batin ni lebih bahaya, lebih kuat, besar daripada maksiat zahir. Mana hak batin? Riya, ujub, takabur dan sebagainya. Hak zahir, bunuh orang, zina. Tu hak
Zahir. Ada. Ngopak. Ngopak tu. Dia boleh pergi belakang ngopak tu. Hak zahir punya pergi, hak batin lagi. Ngopak mulut hak zahir. Biasa ngopak kita hati kita becik lah orang tu. Becik. Tu batin. Yang makan belaka tu. Zahir batin. Tu bahaya tu. Tak? Dia makan belaka. Zina, goliknya zahir je. Maksiat zahir. Ngopak mulut tu memang zahir. Biasanya goliknya orang ngopak ni dia kita ke batin. Mana? Dia benci orang tu. Dendam, iri hati, deki. Hak tu penyakit batin belaka. Ada? Sebab tu dosa maksiat ngopak ni ia boleh membatalkan pahala amal ibadat kita. Sebab apa sampai boleh membatalkan pahala amal ibadat kita? Kan ngopak mulut zahir bukan batin. Walaupun mulut je zahir tapi nak mari ngopak ke main mana tu? Bukan mari dalam hati tu. Rasa dendam dengan dia, iri hati dengan dia, rasa nak marah dengan dia. Itu berkaitan dengan hati tak? Hati. Situ. Kalau maksiat zahir, fikih ke batin, bahaya. Dahsyat dosa ni. Begitu juga dengan amal ibadat kita. Hak amal ibadat hak zahir, fikih dengan hak batin, power selalu. Tak? Sembahyang, khusyuk, power selalu. Gitu. Dan lagi wajib pula atasnya berbuat ibadat. Ibadat mana? Yang wajib, yang difardukan ke atasnya. Macam sembahyang, puasa, haji, zakat. Serta membanyakkan berbuat ibadat dan kebajikan. Ni hak sunat. Bila-bila kita buat hak wajib, buat getek hak sunat. Situ nak khabar. Tapi jangan tinggal hak wajib. Buat hak sunat je tak jadi, ada tengok tu. Ada? Wajib boleh berbuat ibadat yang wajib, yang difardukan ke atasnya seorang itu, serta membanyakkan berbuat ibadat dan kebajikan. Sebab apa? Mudah-mudahan sebab yang demikian itu dihapuskan dosanya. Mudah-mudahan dengan sebab kita buat kebajikan, buat hak wajib, lepas tu buat pula hak sunat, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sebahawasanya berbuat amal kebajikan itu menghilangkan segala kejahatan. Kejahatan di sini ni tengok Kalaulah kejahatan di sini dosa besar juga, termasuk dosa besar juga, bukan dosa kecil, maka hasanat di sini termasuk taubat. Kan taubat kan salah satu benda arahan perintahan Allah. Sembahyang perintah Allah tak? Ya. Puasa perintah Allah tak? Ya. Itu hasanat. Taubat perintah Allah tak? Ya. Taubat itu hasanat. Jadi nak dapat sayyiat tadi dengan maksud dosa besar, dosa kecil Allah ampun, mesti kena buat hasanat. Hasanat mana? Kena ada juga dalam hasanat tu ada taubat. Kalau tak ada taubat tak jadi juga. Kalau tak ada taubat, hanya dosa kecil sahaja Allah hapuskan. Nampak? Kalau nak hasanat sayyiat di sini, dosa besar pun Allah hapus juga, mesti hasanat dalam ni kena masuk juga taubat. Sebab apa? Hanya taubat sahaja yang boleh menghapuskan dosa-dosa besar. Ya. Jadi yang nak dapat menghapuskan dosa tadi, mesti kena buat hak wajib. Contoh, tidak sembahyang 5 waktu, tapi sembahyang sunat buat, jadi tak? Tak jadi lah. Ustaz ada kau buat gitu Ustaz. Sembahyang 5 waktu dok, tapi sembahyang sunat buat tak? Dok Ustaz. Jarang berlaku, tapi kau dok. Ramai berlaku. Kita tengok sini memang kita rasa dok berlaku. Kodok. Zaman Balango dulu kan tinggal sembahyang tu kodok lagi. Kodok lagi. Dok, kita sibuk buat sunat. Situ persoalannya. Ada. Hak kodok dok settle lagi. Sibuk hak buat hak sunat-sunat. Sunat rawatib ke, witir ke, tarawih ke, dok kira lah. Hak apa jenis hak sunat Kita sibuk buat benda hak sunat. Allah hapus tak? Dok. Sebab apa? Hak wajib pun tak buat.
Nak dapat kebajikan yang Allah hapus tu, mesti hak wajib kena buat juga. Dalam kata-kata yang lain, kodok semayangmu tu. Lepas tu nak witir-witir ya, terawih-terawih ha. Gitu. Ada. Macam bulan puasa, amal, ibadat, sedekah. Sedekah kan sunat. Kita bagi sedekah tu macam mana hak wajib? Bayar hutang orang yang sudah sampai tempoh tu. Yang sudah sampai tempoh. Okey. Beli beras esok saya bayar. Dia sudah berhutang kan, esok saya bayar. Berarti tempoh masa dia adalah esok. Sampai masa esok tak bayar hutang lagi. Janji nak bayar esok. Sekarang tempoh sampai masa dah. Wajib bayar hutang. Dah dia kata bayar esok kan, wajib bayar esok. Tapi tak bayar lagi. Dosa tak? Dosa. Tapi sibuk bagi sedekah. Termasuk dalam hal ni. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Tak termasuk. Dia bukan bagi mu janji nak bayar hutang tu Dah tu mesti sedekah benda pula ni. Hari ni berapa hari dah? 5 hari dah ni tak bayar hutang aku ni. Dah mau bagi sedekah tabung hati benda. Apa? Banyak berlaku. Lebih-lebih lagi dengan kawan. Dengan kawan memanglah kita rasa biasa tau. Bagi esok lah. Bagi esok. Kawan. Bila kawan. Tak apa kawan aku pun. Minggu depan boleh. Bukan masalah minggu depan. Hukum fiqh tu jalan dah. Dia kata esok. Tempoh dia tu esok nak bayar. Bila kalau kita tak bayar tanpa ada masyarakat, dikira berhutang berdosa. Bila berdosa, mau pergi sibuk wis sedekah tak boleh lagi tu. Kalau nak dapat ni, innal hasanat yuzhibna sayyi'at tu. Mana? Orang bagi masuk duit dalam tu, orang bagi nombor bank. Masuk bayar hutang tu. Ada. Bila tuan yang masuk nombor akaun dalam bank, berarti tuan ya sudah setuju dah duit wajib kena bayar selalu. Ada. Tiba-tiba nak masuk lagi duit, maknanya dikira berhutang. Hak wajib kan? Bila hak wajib tak lepas, tiba-tiba kita sibuk buat hak sunat. Sedekah situ, sedekah sini. Tu masalah. Ada. Tak dapat innal hasanat yuzhibna sayyi'at, tak dapat nampak begitu. Begitu juga dengan ilmu fardu ain. Kita lagi belajar ilmu fardu ain, majlis ilmu fardu ain kita lagi belajar, tapi kita pergi sibuk-sibuk ceramah, majlis zikir, tadarruh. Fardu ain lagi tak apa, fardu ain je. Dah mau puasa idah fardu ain, tak lagi nak belajar juga. Nak belajar juga. Wajib ke sunat ke harus tu? Ilmu fardu ain, nama pun fardu ain wajib. Tiba-tiba kita duduk gaduh dengan majlis zikir, majlis tadarruh. Dapat tak innal hasanat yudhibuna sayyi'at? Tak dapat. Bahkan dosa lah pula. Tu nak kabarnya, nak pahala, kita nak buat amal ibadat mesti kena ada ilmu. Mana boleh main repuh-repuh gitu. Ada. Nak dapat pahala, Allah bagi pahala berlipat kali ganda di bulan Ramadan. Nak dapat keampunan, kena ada cara dia lah. Bukan main sembrono gitu. Tak jadi. Nampak gitu? Tak jadi. Bukan main baik. Tak? Nampak rasa buat amal ibadat. Lalu. Jangan. Tengok tu. Hak wajib jangan tinggal. Barulah serta membanyakkan buat hak sunat. Tapi hak wajib dulu. Situ. Hutang yang sudah sampai tempoh. Kalau tak sampai tempoh, tak apa. Kita ni bulan depan bayar hutang bank. Tambah baik. Lepas tu kita bagi sedekah. Tu kena bagi sedekah tu. Jangan bagi lasam pula. Saya tak bagi sedekah ni sebab saya hutang banyak lagi dalam bank. Dan sekarang ni tempoh bayar sampai tak apa. Tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Mu kena bagi sedekah tu. Atau sunat tu kena bagi sedekah. Yang kata tak sunat je, sampai masa tempoh bayar dah, mu tak pergi bayar. Buat bodoh je. Sibuk-sibuk wis sedekah. Situ salah. Nampak? Jangan pula bila kita buat ni serta dengan ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah di sini, di sisi orang awam cukup dengan tidak ada sifat riya, ujub, takabur ni tak ada. Lagi.
buat kerana Allah ni biarlah kerana pahala okey dah. Yang penting jangan ada riak, ujub, takabur, jangan ada. Kerana pahala ikhlas dah di sisi orang awam. Tapi di sisi orang sufi, buat kerana pahala itu bukan kategori ikhlas lagi. Ada perbezaan tu. Yang penting kena buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ni maknanya sucilah, bersih. Hanya Allah semata-mata. Maka iaitu menghapuskan segala dosa. Barulah ia hapuskan segala dosa kita. Tak? Jadi nak buat benda hak sunat-sunat tu, pastikan hak wajib kita macam mana. Tak? Sebab tu dah kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikayat apa? Min alamati ittiba'il hawa musara'atu 'anil nawafili wattakasul an iqamatil wajibat. Setengah-setengah tanda-tanda seseorang itu tertipu dengan hawa nafsunya. Apa dia? Katanya Syekh Ibn Athaillah, musarah 'anil nawafil, bersegera buat benda hak sunat-sunat. Tapi wattakasul, bermalah-malah daripada mendirikan yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib dia tak buat, ataupun buat lebih kurang. Tapi kalau nak beradang dia buat. Tu salah satu orang tertipu dengan hawa nafsunya sendiri. Tu kena hati-hati tu. Nak? Lelah saja. Aku tujuh lah. Bermula kebajikan dan kejahatan ada kalanya amal dengan hati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'an mahuma wa tafarruqana bi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammi bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.